Dia pun mengembalikan baginda kepada ibu kandungnya. Sejak itu baginda hidup bersama ibunya hingga umur 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Tom Store, your most wanted online shop. Malam ini kita sambung lagi sesi live, sesi membaca buku sirah Nabi daripada kelahiran hinggalah saat terakhir. Alhamdulillah, malam ini adalah episod yang ke-15. Masih lagi dalam bab yang ke-6, iaitu peringkat kelahiran hingga usia 40 tahun sebelum menjadi Nabi. Tajuk, kembali ke pangkuan ibu. Sejak peristiwa pembelahan dada itu, Halimah mula risau akan keadaan baginda. Dia pun mengembalikan baginda kepada ibu kandungnya. Sejak itu baginda hidup bersama ibunya hingga umur 6 tahun. Untuk mengingati suaminya yang telah meninggal dunia, Aminah berasa perlu berziarah ke makam Abdullah di Yathrib. Maka dia meninggalkan Mekah untuk menempuh perjalanan yang jauhnya mencapai 500 km. Nabi Muhammad turut mengikuti bersama-sama pembantunya Ummu Aiman dan Abdul Muttalib. Di Yathrib, mereka tinggal selama sebulan. Selepas itu mereka pulang. Dalam perjalanan pulang, Aminah menderita sakit sehingga menyebabkannya tidak mampu meneruskan perjalanan pulang yang masih jauh. Akhirnya, Aminah meninggal di Abwa, sebuah kampung yang berada di antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau kita pergi umrah nanti, cari kesempatan, tanya mutawif tu, kita punya tour guide yang bawa kita umrah tu, bawa pergi tempat di mana ibu Rasulullah dikubur. Kubur tu ada, boleh lawat. Tak tahulah kalau kerajaan Arab Saudi pergi pagar tak boleh masuk. Sebab kalau kita tengok sekarang banyak tempat bersejarah ni Arab Saudi sudah hadkan untuk orang masuk. Sebab kenapa? Banyak orang buat perkara-perkara khurafat. Terutama perigi Saidina Uthman, yang Saidina Uthman beli daripada seorang Yahudi itu. Perigi tu dipagar langsung, tak boleh masuk sebab banyak orang pergi buang shilling sana, pergi berhajat di sana, buat benda tak bagus. Jadi kerajaan Arab Saudi terus pagar tempat tu, tak boleh masuk terus. Kita ni yang niat bagus, rugilah tak dapat masuk. Tapi apa boleh buatlah, orang punya pasal kan. Okey, tajuk seterusnya, dalam pengasuhan datuk penyayang. Nabi Muhammad SAW dibawa pulang ke Mekah oleh Abdul Muttalib. Rasa simpati terhadap cucunya yang telah lama menjadi anak yatim semakin bertambah. Musibah baru, kematian Aminah yang menimpa cucunya itu menyebabkan luka lama, iaitu kematian Abdullah, terbuka kembali. Rasa kasihannya terhadap Nabi Muhammad SAW begitu mendalam. Belum pernah dia rasa begitu terhadap anak-anaknya sendiri. Sekuat tenaga dia bertekad tidak akan membiarkan cucunya hidup terlantar sebatang kara. Bahkan dalam banyak hal cucunya itu lebih dia dahulukan berbanding anak-anaknya sendiri. Biasalah kalau atuk ni lebih sayangkan cucu daripada anak-anak. Ibnu Hisham mengatakan ada sebuah tempat rehat yang diletakkan berdekatan Kaabah untuk Abdul Muttalib. Sanak saudaranya selalu duduk-duduk di sekeliling tempat rehat itu jika Abdul Muttalib tidak ada di situ. Kalau Abdul Muttalib datang, mereka segera bangun untuk menghormatinya. Pernah sekali Rasulullah yang sewaktu itu masih kanak-kanak menghampiri tempat rehat itu dan hampir duduk di atasnya. Bapa-bapa saudaranya segar menghampiri baginda, memegang dan berusaha mencegahnya agar dia tidak duduk di atas tempat rehat itu. Namun begitu, Abdul Muttalib berkata, "Biarlah anakku ini di sini. Sesungguhnya masa hadapan yang gemilang ada di tangannya." Lantas Abdul Muttalib turut duduk bersama baginda di atas tempat rehat itu. Dia mengusap belakang baginda dengan tangannya dan sentiasa berasa gembira dengan tingkah laku yang dilakukan oleh baginda. Ketika Rasulullah SAW menginjak usia 8 tahun 2 bulan 10 hari, datuk baginda Abdul Muttalib meninggal dunia di Mekah. Selepas meninggal, Abdul Muttalib menyerahkan pengasuhan cucunya itu kepada bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Jadi kita nampak macam mana Abdul Muttalib ni betul-betul sayang dengan Rasulullah ni, sampai tempat rehat yang disediakan untuk beliau di sekitar Kaabah tu tidak ada orang yang berani duduk kalau dia datang. Tapi bila ada Rasulullah di sana, Abdul Muttalib suruh Rasulullah duduk sama-sama dengan dia. Anak-anak cucu-cucu yang lain semua duduk di bawah. Sebab Abdul Muttalib, kita faham waktu itu Abdul Muttalib merupakan presiden kepada kota Mekah. Tajuk seterusnya, bapa saudara yang berusaha melindungi sekuat tenaga.
Abu Talib mengasuh anak saudaranya itu dengan sebaik-baiknya. Dia melayani Nabi Muhammad SAW seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan dalam beberapa hal baginda lebih didahulukan berbanding mereka. Penghormatan dan penghargaan khusus diberikan kepada baginda. Sehingga berumur lebih 40 tahun, Nabi Muhammad SAW masih hidup dengan selamat di sisi bapa saudaranya. Abu Talib memberikan perlindungan sepenuh hati dan menyokong baginda. Bahkan demi membela baginda, Abu Talib rela menghubungkannya dengan Quraisy menjadi dingin. Bahagian ini akan dijelaskan pada tempatnya nanti. Jadi macam mana Abu Talib ni sanggup ada hubungan dingin dengan orang-orang Quraisy sebab semata-mata mau mempertahankan Rasulullah. Sewaktu itu Rasulullah telah pun start mula menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Jadi itu cerita yang akan lebih panjang kita ceritakan pada episod yang seterusnya. Jadi kita faham siapa dia Abu Talib. Abu Talib ialah bapa saudara Nabi Muhammad, iaitu satu bapa, satu ibu kepada bapa Nabi, iaitu Abdullah. Jadi Abdullah dan Abu Talib ni merupakan adik-beradik yang satu bapa, satu ibu. Diorang dua saja. Kita tahu anak lelaki Abdul Muttalib ada 10 orang. Tapi 10 orang ni bukan datang daripada ibu yang sama. Cuma datang daripada bapa yang sama, iaitu Abdul Muttalib. 10 orang datang daripada ibu yang berlainan. Sebab Abdul Muttalib ada lebih daripada seorang isteri. Sebab tu Rasulullah diserahkan oleh Abdul Muttalib kepada Abu Talib untuk menjaganya sampai besar. Sebab ini adalah bapa saudara yang paling dekat dengan Rasulullah. Okay, tajuk seterusnya, hujan di pohon melalui perantaraan wajahnya. Banu Asakir meriwayatkan daripada Julhamah bin Arfatha bahawa ketika dia mengunjungi Mekah, penduduknya sedang mengalami musim kemarau panjang. Orang Quraisy menjerit, "Hai Abu Talib, lembah telah mengering dan seluruh keluarga terancam kelaparan. Mari kita melakukan amalan meminta hujan." Maka keluarlah Abu Talib diikuti oleh seorang anak lelaki, iaitu Nabi Muhammad. Wajahnya bagaikan matahari yang membawa gumpalan awan mendung, yang kelihatan daripadanya gumpalan mendung itu berarak perlahan. Di sekelilingnya juga ada beberapa orang anak kecil yang lain. Abu Talib memegang tangan Nabi Muhammad lalu menempelkan belakang baginda ke dinding Kaabah. Jari jemari Abu Talib masih memegang baginda. Dalam seketika langit mulai gelap, awan mendung datang dari pelbagai penjuru. Lalu hujan turun dengan deras, memenuhi lembah dan menghijaukan tanah. Abu Talib mengisyaratkan peristiwa itu dalam syairnya. Putih berseri mengundang mendung dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung para janda. Wih, lain dia punya syair ni. Peristiwa ini ialah macam mana waktu kota Mekah waktu tu tengah kekeringan, semua orang panggil Abu Talib supaya buat macam ritual lah untuk panggil hujan turun. Kita tajuk seterusnya, perjumpaan dengan Rahib Buhaira. Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, ada yang mengatakan lebih 2 bulan 10 hari, baginda diajak oleh Abu Talib menempuh perjalanan perdagangan ke Syam. Mereka tiba di Busra, iaitu sebahagian dari negeri Syam, sekaligus ibu kota wilayah Hauran. Bahkan dianggap ibu kota seluruh negeri Arab yang berada di bawah pemerintahan Rom. Di kota ini ada seorang rahib bernama Jurjais yang dikenali dengan panggilan Buhaira. Tatkala rombongan dagang singgah di Busra, Buhaira menemui mereka. Dia mempersilakan mereka datang ke rumahnya sebagai tetamu kehormat. Padahal dalam beberapa perjalanan sebelumnya dia tidak pernah menemui mereka. Ketika itulah dia tahu bahawa Rasulullah SAW ialah Nabi terakhir berpandukan pada ciri-ciri baginda. Sambil memegang tangan baginda, Buhaira berkata, "Anak ini adalah penghulu alam semesta. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Talib kehairanan lantas bertanya, "Atas dasar apa kamu berkata begitu?" Buhaira menjawab, "Sebenarnya sejak aku melihat rombongan kamu dari arah Aqabah, semua batu dan pepohon tunduk bersujud. Mereka tidak bersujud kecuali melintasnya seorang Nabi. Akhirnya aku tahu bahawa anak ini ialah seorang Nabi setelah melihat tanda kenabian pada bahagian bawah tulang bahunya yang menyerupai apel. Tanda tersebut telah disebutkan dalam kitab-kitab kami.
Lalu rahib itu meminta Abu Talib menghantar Nabi Muhammad pulang agar baginda tidak meneruskan perjalanan ke Syam kerana khawatir orang Yahudi akan mengetahuinya. Abu Talib menuruti saranan Buhairah lalu mengirimkan Nabi Muhammad pulang ke Mekah bersama beberapa orang anak buahnya. Buhairah ni nampak satu kumpulan pedagang yang datang daripada jauh, daripada arah Aqabah tu. Sebenarnya Buhairah nampak selain daripada pokok-pokok yang sujud, batu-batu yang sujud, Buhairah juga nampak ada satu kumpulan awan kecil yang ikut dalam kumpulan tu berjalan. Kalau nampak kumpulan yang banyak tu, dia nampak ada satu awan kecil tu ikut kumpulan tu. Buhairah pun tanyalah, kenapa awan ni berjalan ikut kumpulan ni? Sebenarnya awan ni tengah melindung siapa? Jadi Buhairah tengok, rupanya awan tu tengah melindung satu orang budak remaja. Jadi Buhairah pun tertanya-tanyalah, apa istimewa budak ni? Sebab Buhairah memang sedia tahu bahawa suatu masa nanti akan diutus Nabi dan Rasul akhir zaman. Cuma Buhairah tak tahu siapa lagi. Tapi apa yang pasti Rasul akhir zaman tu ciri-cirinya ada. Jadi dia yakinlah budak ni lah akan dilantik menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Sebab Buhairah ni merupakan seorang pengamal ajaran Kristian yang asal daripada ajaran Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Sofa Gel. Apa keistimewaan As-Sofa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Sofa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Sofa Gel. Okey, tajuk seterusnya, meletusnya perang Fijar. Tatkala Rasulullah SAW menginjak usia 15 tahun, meletusnya perang Fijar antara suku Quraisy bersama Bani Kinanah melawan Bani Qais Ailan. Panglima Quraisy dan Kinanah dipegang sepenuhnya oleh Harb bin Umayyah lantaran usia dan ketokohannya dalam kalangan mereka. Pada awal hari pertempuran, kemenangan berada di pihak Qais Ailan. Namun begitu, ketika masuk tengah hari, kemenangan berpindah ke tangan Bani Kinanah. Perang ini dinamakan Fijar, iaitu penyelewengan, kerana mereka melanggar kesucian tanah haram dan bulan-bulan haram. Rasulullah SAW turut terlibat dalam perang ini dengan mengumpulkan anak-anak panah musuh yang terhambur, lalu diserahkan kepada bapa-bapa saudara baginda untuk dilontarkan kembali kepada pihak musuh. Sepanjang hidup baginda, perang Badar bukan perang pertama baginda pernah ikut. Perang pertama baginda pernah ikut perang Fijar ni lah, waktu Rasulullah masih remaja, menghadiri Hilful Fudul. Penyelesaian dari perang Fijar ialah Hilful Fudul, iaitu sebuah perjanjian gencatan senjata pada salah satu bulan Muharram, iaitu Zulkaidah. Perjanjian ini dipelopori oleh beberapa buah kabilah Quraisy, iaitu Bani Hashim, Bani Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab dan Taim bin Murrah. Semua pihak yang terlibat berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an Al-Taimi kerana faktor usia dan ketokohannya. Mereka semua berjanji dan bersepakat agar jangan sampai ada penduduk Mekah maupun bangsa lain yang dizalimi di Mekah. Jikalau ianya terjadi, mereka semua akan berdiri membela orang yang dizalimi itu. Mereka akan bersama-sama memusuhi pihak yang menzalimi hingga kezalimannya terbalas setimpal. Rasulullah SAW datang dan menyaksikan secara langsung perjalanan perjanjian tersebut. Ketika Allah telah memuliakan baginda dengan risalah Islam, baginda mengulas kembali tentang perjanjian tersebut. Sesungguhnya, aku telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jad'an. Ia perjanjian yang lebih aku sukai daripada keldai terbaik. Andai kata aku diundang untuk menghadiri perjanjian itu pada masa kini, iaitu zaman Islam, pasti aku mendatanginya. Kesan daripada perjanjian ini wujud keinginan untuk menghapuskan nafsu jahiliyah yang ditimbulkan oleh fanatisme kesukuan. Ada yang mengatakan bahawa sebab diadakan Hilful Fudul adalah kerana kedatangan seorang lelaki dari Zubaid di Mekah dengan membawa barang dagangan. Barang dagangan itu dibeli oleh Aish bin Wail al-Sahmi, namun Aish berusaha untuk tidak membayarnya. Maka lelaki itu meminta bantuan kepada beberapa suku Quraisy, iaitu Abduddar, Makhzum, Jumuh, Sam dan Adi, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Lelaki itu lantas menaiki bukit Abu Qubais
membacakan syair-syair yang menggambarkan kezaliman yang dialami dengan suara lantang. Ketika itu Zubair bin Abdul Muttalib melintas. Zubair lalu bertanya keheranan kepada orang ramai, bagaimana boleh ada orang yang tertinggal masih juga dizalimi setelah lepas perang? Pertanyaan pedas itu mendorong pihak-pihak yang disebut sebagai pelopor Hilful Fudul untuk berkumpul mengadakan Hilful Fudul. Setelah isi-isi perjanjian disahkan, mereka mendatangi Ash bin Wail dan menuntut agar memenuhi hak lelaki tadi. Jadi selepas berlakunya perjanjian Hilful Fudul, ada seorang lelaki, dia membawa barang dagangan. Jadi barang dagangannya tu dijual, tapi orang yang membeli itu nak mau bayar. Jadi dia bila dia tidak dibayar, dia marah. Dia naik satu bukit tinggi, lepas itu dia bersyair lah dengan suara lantang. Jadi bila limpas Zubair bin Abdul Muttalib ni, dia tanya, kenapa lepas perjanjian Hifdul Fudul ni masih ada lagi orang tertindas? Lepas tu dia buat lagi Hifdul Fudul. Bila orang bincang balik, betul, orang lelaki ni tertindas. Jadi orang yang mengambil barang tu tak mau bayar, terpaksa bayar. Itulah ceritanya. Okey, tajuk seterusnya, pekerjaan Nabi Muhammad SAW ketika kecil. Ketika mula menginjak usia remaja, Nabi Muhammad tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ada riwayat hanya menyebutkan baginda pernah mengembala kambing. Baginda mengembala kambing sejak hidup di perkampungan di Bani Sa'ad dan diteruskan ketika berada di Mekah. Di Mekah, baginda mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan bayaran beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW berdagang ke Syam untuk menjalankan perdagangan saudagar kaya bernama Khadijah. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid ialah seorang saudagar wanita yang kaya raya dan terkenal. Dia biasanya mengupah pekerja lelaki untuk menjalankan perniagaannya atau dengan sistem al-mudarabah, iaitu dengan pembahagian hasil keuntungan. Sementara itu, Quraisy ialah kaum yang terkenal dengan aktiviti perdagangan. Ketika berita tentang kejujuran Rasulullah SAW, keteguhannya menjalankan amanah serta kemuliaan akhlak baginda sampai ke telinga Khadijah, dia segera mengutus seorang untuk menawarkan pekerjaan kepada baginda. Khadijah memberikan peluang pada baginda untuk menguruskan perniagaannya ke Syam. Khadijah menjanjikan bayaran lebih banyak dibandingkan dengan bayaran yang selama ini diterima oleh pedagang lain. Baginda juga dibantu oleh seorang pembantu bernama Maisarah. Tawaran tersebut diterima oleh Rasulullah. Baginda pun berangkat ke Syam untuk menjalankan perniagaan Khadijah. Baginda ditemani oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah hingga sampai ke Syam. Apa yang pernah diriwayatkan, Rasulullah pernah mengembala kambing. Sebab mengembala kambing ni benda yang Rasulullah sudah biasa buat sejak dari perkampungan Bani Sa'ad. Apabila Rasulullah sudah sampai 25 tahun, memang Rasulullah sudah biasa ikut dengan bapa saudara baginda iaitu Abu Talib pergi berdagang ke Syam. Antara pekerjaan utama orang-orang kota Mekah zaman jahiliyah itu ialah merupakan seorang pedagang. Macam mana orang berdagang? Diorang ambil barang-barang yang ada di Mekah, diorang bawa ke Syam dan jual. Lepas jual, barang-barang yang ada di Syam yang tiada di Mekah, diorang beli, diorang bawa pergi Mekah dan jual balik di Mekah. Macam itulah konsep. Jadi mereka akan mengambil masa berbulan-bulan untuk melakukan perjalanan daripada Mekah ke Syam. Khadijah ni dapat tahu bahawa ada seorang lelaki yang bernama Muhammad. Dia ni terkenal dengan lelaki yang amanah, yang beradab, yang sopan, seorang yang jujur. Jadi Khadijah ni sebenarnya sebelum lagi melantik Rasulullah untuk mewakili perniagaan beliau untuk berdagang ke Syam, sebenarnya Khadijah ni sudah ada hati sikit lah sama Nabi Muhammad waktu tu. Waktu tu Nabi Muhammad belum jadi Nabi lagi kan. Jadi Khadijah ni ada hati, memang sudah ada hati sebenarnya. Khadijah mau try, tengok betul kan lelaki ni betul-betul amanah, seperti yang orang selalu cakap. Jadi Khadijah tawarkanlah untuk jadi wakil, macam manager untuk bawa dagangan tu. Maisarah ni dia bukan jadi ketua, dia jadi pembantu kepada Rasulullah waktu tu untuk berdagang ke Syam. Rasulullah ialah ketua perdagangan. Jadi yang membantu Rasulullah ialah Maisarah, iaitu pembantu kepada Khadijah juga. Sebenarnya Maisarah ni bukan jadi pembantu kepada Rasulullah saja. Maisarah ni ada dia punya special mission. Dia punya mission ialah cek betul-betul Muhammad ni betul-betul kan macam orang cakap. Sebenarnya Maisarah ni jadi spy kepada Khadijah. Selain daripada jadi pembantu, disuruh jadi spy. Risik Muhammad ni macam mana lelaki dia. Sebab Khadijah sudah mula suka.
Jadi Maisarah ni sepanjang perjalanan Maisarah memang cek lah Rasulullah jenis orang pertama. Rasulullah bukan jenis orang yang suka tengking orang, yang teriak-teriak orang. Tahulah kalau kita jadi macam jadi manager, teriak-teriak orang, "Hoi, atuh." Nah, itu manager sekarang lah. Rasulullah bukan jenis orang tengking orang. Rasulullah jenis kalau ada masalah begini, Rasulullah sendiri datang turun bantu. Rasulullah sangat memuliakan orang, terutama orang yang lebih tua daripada baginda. Apabila berdagang, Maisarah tengok macam mana teknik Rasulullah berdagang ni di Syam. Rasulullah memang sudah ada skill berniaga sebab sudah ditrain oleh bapa saudara baginda. Maisarah tengok macam mana Rasulullah ni betul-betul jujur dalam perniagaan. Rasulullah bagi satu harga. Jadi bila ada orang tawar mau kasih kurang, Rasulullah kasih kurang. Bila tawar kasih kurang, Rasulullah kasih kurang lagi. Sampailah mencapai kata putus di antara penjual dan pembeli dan Rasulullah jual. Okay, dan Rasulullah terus terang, Rasulullah tidak akan jual barang rosak. Kalau ada barang rosak yang begini, Rasulullah beritahu, barang ni rosak bagian sini. Okey, harga kita kurangkan begini. Semua cerita-cerita ni Maisarah kumpul dan bawa kepada Khadijah. Apabila sudah balik, Khadijah cek apa yang Rasulullah buat, perniagaan ini keuntungan berlipat kali ganda berbanding manajer-manajer yang sebelum ni Khadijah pernah lantik. Sebab Khadijah tahu manajer-manajer yang dia pernah lantik sebelum ni kebanyakan penyamun. Kaki songlap lah, kaki snob. Dia jual begini banyak, dia bilang untung begini je, untung lain dia ambil masuk poket. Itu manager dulu. Khadijah memang tahu, sebab Khadijah tak boleh buat apa, sebab Khadijah tak dapat keluar pergi berdagang jauh, jalan jauh pergi Syam. Tapi bila Rasulullah yang dilantik kali ni, dia punya keuntungan jauh lebih berlipat kali ganda daripada manajer-manajer sebelum ni yang pernah buat. Jadi Khadijah makin suka dengan Nabi ini. Jadi Khadijah semakin yakinlah bahawa inilah lelaki pilihan hatinya. Biarpun Rasulullah waktu tu beza umur dengan Khadijah sekitar 15 tahun. Okey, setakat itu sajalah untuk episod yang ke-15 pada malam ini. Kita akan sambung lagi pada besok malam episod yang ke-16, perjalanan hidup insan agung. Alhamdulillah, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah